لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan, bakal-bakal tetamu Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk kita berkongsi sedikit sebanyak tentang ilmu manasik umrah, yang mudah-mudahan dengan perkongsian ini dapat menambahkan lagi keyakinan kita, keseronokan kita, spiritual kita, untuk kita menjadi tetamu Allah apabila kita menginjakkan kaki ke bumi Allah itu, iaitu di bumi Mekah dan di Madinah. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita berbicara pasal umrah ini, maka kita kena tahu kita pergi umrah itu bersandarkan kepada dalil dan hukum yang mana satu. Adakah dia itu satu perintah yang sunat saja? Jadi kita akan tengok beberapa hadis dan dalil tentang mengerjakan umrah itu. Biasa kita akan mendengar ayat wa'atimul haji wal umratan lillah, sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, umrah adalah wajib bagi yang berkemampuan. Dia boleh ditangguhkan, pelaksanaannya boleh ditangguhkan sekiranya kita mempunyai sebab-sebab yang tertentu. Tetapi afdal bagi kita untuk segera mengerjakannya, kerana ditakuti kullu nafsin za'iqatul maut, ditakuti kita akan meninggal sebelum kita sempat mengerjakannya sedangkan kita berkemampuan. Dan ia adalah satu tanggungjawab kita. Bila kita melaksanakan haji dan umrah itu, maka terlepaslah kita, iaitu terlepaslah tanggungan kewajipan kita sebagai seorang Muslim itu. Hukum umrah ini, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah bertanya kepada baginda Nabi SAW, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah diwajibkan jihad ke atas kaum wanita? Baginda SAW menjawab, ya, diwajibkan jihad ke atas wanita, akan tetapi jihad yang tiada peperangan di dalamnya, iaitu haji dan umrah. Riwayat Ahmad. Rasulullah bertanya kepada Nabi. Ketika itu para sahabat yang lelaki berjuang ke sana kemari untuk menegakkan agama Allah. Maka Sayyidatina Aisyah bertanya bagi pihak wanita, kami pun nak berjihad, apakah jihad yang ada pada kami? Adakah kewajipan pada kami untuk berjihad itu? Maka Rasulullah berkata, ada jihad untuk kaum wanita itu, iaitu mengerjakan haji dan umrah yang tak ada peperangan di dalamnya. Tuan-tuan yang saya muliakan, bukan mudah bagi seorang wanita itu bila berada di tanah haram Mekah dan Madinah. Mereka dikatakan bagi saya menempuh satu ujian yang lebih besar daripada kaum lelaki. Di sana nak mengerjakan haji, di sana nak mengerjakan umrah, di sana nak mengerjakan tawaf dan sebagainya. Kadang-kadang mereka ditimpa oleh permasalahan wanita seperti haid dan sebagainya. Mereka meninggalkan keluarga. Bahkan saya pernah melihat seorang wanita menolak suaminya di atas kursi roda untuk mengerjakan haji, dan juga ada yang saya lihat juga menolak suaminya ketika mengerjakan umrah. Semoga Allah meredai apa yang mereka laksanakan dan menjadi asbab untuk mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apakah kelebihan umrah itu? Hadis daripada Abu Hurairah
Maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada satu umrah ke satu umrah yang lain merupakan penghapus dosa antara keduanya, dan haji mabrur itu tidak ada balasannya melainkan syurga. Riwayat Bukhari. Satu umrah ke satu umrah penghapus dosa. Kita pergi umrah pada tahun 2015. Kita pergi lagi pada 2017. Antara 2015 ke 2017 itu dikatakan penghapus dosa. 2017, kemudian kita pergi balik pada 2019. Antara umrah ke umrah itu penghapus dosa. Kita kena yakin bahawa ini janji Allah. Ini janji yang telah dinakalkan oleh Nabi SAW. Maka kita cukup yakin bahawa mereka yang mengerjakan umrah berulang kali dari satu umrah ke satu umrah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka terhapuslah dosa-dosa mereka itu. Dan haji mabrur itu tidak ada balasannya melainkan syurga. Mengerjakan haji yang mabrur, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kita kerjakanlah umrah berulang kali. Tidak sama dugaan yang kita terima pada mengerjakan haji itu. Dalam keadaan manusia yang begitu padat, kadang-kadang berjuta, 2.2 juta, 2.5 juta, 1 juta lebih mengikut tahun-tahun. Dugaan yang ketika berada di Mekah, ketika wukuf di Arafah, ketika mabit di Muzdalifah, ketika melontar jamrah pada 10, 11, 12 dan 13, melontar Jamratul Sugra, Jamratul Wusta, Jamratul Kubra, berjalan kaki daripada perkemahan di Mina itu ke tempat jamrah dalam lingkungan 3 ke 4 km, balik berjalan kaki 3 ke 4 km dalam keadaan kemah yang bersesak-sesak. Semuanya itu adalah merupakan ujian berbentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin dan kita percaya pada hadis ini bahawa umrah ke satu umrah itu penghapus dosa dan tidak ada balasan bagi haji mabrur itu melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita sebagai tamu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengerjakan umrah dan yang telah mengerjakan haji mendapat umrah yang makbullah dan mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Hadis daripada Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah haji dan umrah merupakan tetamu Allah. Jika mereka berdoa memohon kepadanya, nescaya akan diperkenankan doa-doa mereka itu. Dan jika mereka meminta ampun kepadanya, nescaya diampunkan dosa-dosa mereka. Riwayat Al-Nasai. Jemaah haji dan umrah tetamu Allah, labbaik Allahumma labbaik. Mereka datang dari seluruh pelosok dunia dengan berbagai-bagai cara, menaiki kapal terbang, kenderaan dan sebagainya. Kalau zaman dulu mereka berjalan kaki, menaiki unta, semata-mata untuk merebut janji Allah itu. Semata-mata kerana mahu berdoa pada tempat-tempat yang mustajab doa itu. Ingin menjadi tetamu Allah pada musim haji dan umrah, kerana nak merebut agar mustajab doa-doa mereka itu dan janji Allah. Jika mereka itu meminta ampun, nescaya Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka itu. Jadi kepada tuan-tuan yang bakal tetamu Allah, ketika berada di Mekah dan di Madinah, ketika mengerjakan haji, hatta pada ketika mengerjakan umrah, jangan putus-putus untuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dalam banyak doa yang kita aminkan dan yang kita angkatkan itu dengan penuh harapan, mudah-mudahan doa itu mustajab dan Allah memperkenankan segala hajat-hajat kita itu, insya-Allah. Hadis daripada Ibnu Abbas, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan satu umrah di bulan Ramadan adalah menyemai pahala melakukan sekali haji. Riwayat Muslim. Kita lihat, kadang-kala ramai orang pergi mengerjakan umrah pada bulan Ramadan. Harga pakej pun berbeza-beza. Hotel yang dekat lain harganya. Hotel yang sederhana, jauh,
lain harganya. Yang agak jauh, lain harganya. Tetapi tetap dipenuhi oleh tetamu-tetamu Allah pada bulan Ramadan. Kenapa? Kerana mereka ingin merebut janji Allah yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, iaitu melakukan satu umrah di bulan Ramadan itu adalah menyamai pahala melakukan sekali haji. Hadis ini hadis yang sahih daripada riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, bakal tamu Allah dan mereka yang menyimpan hasrat untuk menjadi tetamu Allah. Kalaulah kita pergi melancong ke luar negara, ke sesuatu destinasi atau tempat. Contoh, kita ingin pergi ke Korea, sonata musim salju. Kita tentu melihat di sana apakah tempat yang cantik di sana, bunga-bunga sakuranya dan sebagainya, tempat untuk membeli belah, tempat untuk melihat pemandangan-pemandangan yang cantik. Begitu juga kalau kita pergi melancong ke Bali, tentu kita melihat di sana tentang di mana pantainya yang cantik, di mana tempat sejarahnya, di mana tempat membeli belahnya. Semuanya itu kita nilai, kita tengok sebelum kita pergi. Maka lebih-lebih lagi lah pada kita yang akan menjadi tamu Allah. Lebih-lebih lagi kita kena tahu apakah tempat-tempat yang menarik, yang tempat-tempat mustajab doa dan destinasi-destinasi yang kita akan pergi, yang akan dibawa oleh travel tempat kita pergi, tak kira di mana, apa pun nama travel umrahnya. Maka destinasi itu kita kena tahu, kita kena hayati, ada spiritual untuk mendalami, menghayati tempat yang kita akan pergi itu. Antaranya sebagai tetamu Allah, mau tak mau, tempat yang utama yang kita akan pergi ialah kita ingin mengunjungi dan bersolat di Masjidil Haram yang dijanjikan pahala 100,000 itu. Kemudian kita nak melihat Kaabah. Melihat Kaabah itu juga punya banyak barakah. Siapa melihat Kaabah itu, ya, dia akan mendapat 20 keberkatan. Mereka yang tawaf di Kaabah itu akan mendapat 60 keberkatan. Mereka yang solat akan mendapat 40 keberkatan. Setiap langkah yang kita langkah melalui tawaf itu satu penghapusan dosa dan satu peningkatan darjat kebaikan kita. Allahu Akbar. Sayangnya Allah pada kita itu. Kemudian kita nak minum air Zam-Zam. Air yang dikatakan air yang paling mujarab, paling suci, paling semua orang inginkan. Ya. Ketika di sana nanti minumlah sebab banyak yang tuan mau, dan sebelum minum berhajat dan berdoalah apa yang baik-baik sebelum kita meminumnya, kerana itu adalah sunnah daripada Nabi SAW. Kemudian selepas kita mengerjakan umrah dan sebagainya, kita akan pergi ke Madinah mengunjungi Rasulullah SAW, dan kita juga akan solat di Masjid Nabawi. Akan dibawa beberapa tempat seperti di Baqi, di Uhud dan sebagainya, supaya menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kepada sahabat, kepada perjuangan baginda yang menegakkan sehinggalah Islam itu berada di atas muka bumi ini. Islam is the way of life. Kemudian kita akan melihat dan mengambil iktibar daripada kesan-kesan sejarah ketika kita berada di Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan kita. Allah memberikan kita kerinduan kepada tanah haram Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan kita akan pergi ke sana, insya-Allah, dan kita jumpa lagi pada perbahasan perbincangan yang lain tentang manasik umrah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.